Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali dan selama-lamanya, bila sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita mengadakan live ataupun siaran langsung bagi meneruskan pengajian ataupun muzakarah kitab Risalah Al-Misbahul Munir, kitab yang sangat terkenal di kalangan para pelajar pondok khususnya di Malaysia. Yang mana kitab ini membahaskan tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jadi pagi ini kita akan sambung kembali bahasan sifat Allah untuk sifat yang seterusnya pada muka surat 31 nah. Baik, yang mana baru ni kita dah selesai bahasan sifat maknawiyah, iaitulah kaunuhu mutakalliman. Baik, jadi untuk pagi ni kita sambung pula dengan huraian yang berikutnya, iaitulah huraian sifat yang ke-21. Baik, yang mana ada kitab boleh tengok sama-sama lah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Huraian sifat yang ke-21. Bermula huraian sifat yang ke-21 ialah jawazun. Jawazun. Jadi sifat yang ke-21 ni jawazun. Jawaz. Erti jawaz harus. Jawazun ni bahasa Arab, ertinya harus. Harus. Qala musannif wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Macam biasalah, bila sebut wajib syarak ni, tak dapat tidak kita kena buat lah. Kalau kita tak buat, dijanji dengan seksa. Kalau kita buat, dijanji dengan pahala. Tu wajib syarak. Syarak ni Allah dan Rasul lah. Allah tu syarak hakiki, manakala Rasul syarak majazi. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf sama ada lelaki ataupun perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mukallaf sama ada lelaki ataupun perempuan lah. Mukallaf ni maknanya orang yang diberati hukum syarak ke atasnya. Hukum syarak hak 5 tu lah: wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Maknanya mukallaf ni orang yang diberati hukum syarak ke atasnya. Maknanya dia tak dapat, setiap perbuatannya tidak terlepas daripada 5 hukum tadi. Adakala wajib, adakala haram, adakala sunat, adakala makruh, adakala harus. Tu wajib apa tu? Mengetahui. Wajib mukallaf tu mengetahui. Jadi mengetahui tu atas jalan belajar. Sebab nak ketahui sesuatu perkara tu di atas jalan belajar. Kalau tak belajar, macam mana kita nak tahu? Jadi innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu itu dengan belajar. Kalau tak belajar, macam mana kita nak tahu? Wajib mengetahui ini wajib belajar sehingga mengetahui. Sekadar tahu sahajakah? Tak. Serta mengaku. Lepas tahu tu kena mengaku. Mengaku ni maknanya i'tiqad di dalam hati. Mengetahui serta mengaku di dalam hatinya
hati tiap-tiap mukallaf tu lah. Lepas tahu tu kena mengaku di dalam hatinya tiap-tiap mukallaf. Mengaku apa? Dengan tentu sungguh. Dengan tentu sungguh Allah Ta'ala tu harus memperbuatkan apa-apa mungkin. Mungkin ni kenapa mungkin? Mungkin ni perkara yang harus ada, harus tidak ada. Boleh ada, boleh tak ada. Itu dipanggil mungkin. Istilah mungkin ni dalam ilmu tauhid. Boleh juga kita panggil makhluk. Boleh juga kita panggil hawadis baharu. Boleh juga kita panggil alam. Alam ni lain pada Allah dan sifat dia. Makhluk jugalah. Jadi dalam istilah ilmu tauhid dipanggil mungkin. Mungkin tu maknanya perkara yang boleh ada dan boleh tak ada. Jadi Allah Ta'ala ni harus bagi dia memperbuatkan apa-apa mungkin. Iaitulah makhluk lah. Dia harus buat makhluk Allah Ta'ala. Harus buat dan harus tak buat. Dan harus meninggalkan dia, harus meninggalkan buat apa-apa makhluk. Maknanya harus bagi Allah Ta'ala nak buat makhluk ataupun nak meninggalkan buat makhluk itu. Itu maksudnya. Ikut Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala dia kehendak, maka dia buat. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak, maka dia tak buat. Itu dipanggil harus, jawaz. Harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan ataupun menjadikan, menciptakan apa-apa makhluk, ataupun harus bagi dia juga meninggalkan daripada buat tersebut. Itu maksudnya. Tidak wajib. Yang kata harus Allah Ta'ala memperbuatkan apa-apa mungkin dan harus meninggalkan dia apa-apa mungkin tu, yakni tidak wajib. Tidak wajib perbuat mungkin. Allah Ta'ala tu tak wajib buat mungkin. Makhluk tu lah mungkin tu. Tak wajib. Dan tidak mustahil meninggalkan dia. Tak mustahil Allah Ta'ala nak meninggalkan dia. Meninggalkan buat mungkin. Maknanya Allah Ta'ala buat tu atas jalan harus. Allah Ta'ala harus bagi dia. Nak buat mungkin pun harus. Nak tinggal buat mungkin pun harus juga. Itu maksudnya. Tidak ada wajib dan tidak ada mustahil. Tu. Sama ada nak buat mungkin ataupun nak meninggalkan mungkin tu tidak wajib. Nak buat mungkin, nak tinggal buat mungkin dengan jalan mustahil pun tidak. Maknanya atas jalan harus sahaja. Harus bagi Allah Ta'ala. Nak buat mungkin pun boleh. Tak mau buat mungkin pun boleh. Tak ada masalah. Tu. Dan dalil. Dalil ni mubtada'. Dan bermula dalil atas menunjuk kata harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan mungkin dan meninggalkan dia mungkin. Mana ada dalil kata Allah Ta'ala tu harus buat mungkin dan harus meninggalkan mungkin. Makna mukallaf, Tok Guru kata macam mana? Mukallaf orang yang diberati hukum syarak ke atasnya. Mukallaf ni orang yang diberati hukum syarak ke atasnya. Itu mukallaf. Kallafa yukallifu taklifan fahuwa mukallif wa dhaka mukallaf. Isim maf'ul. Isim maf'ul ni maksudnya yang diberati hukum syarak. Haram, wajib, makruh, harus, sunat. Tu. Hukum tersebut diberati ke atas mukallaf. Baik. Dan dalil ini bermula dalil, tanda, percaman, bukti atas menunjukkan kata harus bagi Allah Ta'ala tu memperbuatkan mungkin dan meninggalkan dia buat mungkin tu. Mana ada dalil? Mana dia bukti? Dan tidak wajib. Bila sebut kata Allah Ta'ala tu harus buat mungkin dan harus meninggalkan dia tu, lazimnya tidak wajib perbuat. Tidak wajib Allah Ta'ala tu perbuat mungkin dan tidak mustahil meninggalkan dia mungkin. Itu mana ada dalil? Ialah kita fikir. Fikir tu dengan akal. Yang ni dipanggil dalil aqli. Dalil yang bangsa kena fikir dengan akal. Mana ada dalil kata Allah Ta'ala tu
harus memperbuatkan mumkin dan harus meninggalkan mumkin, yakni tidak wajib perbuat mumkin dan tidak mustahil meninggalkan mumkin tu. Mana ada dalil? Yakni ialah kita fikir, yakni fikir dengan akal. Fikir dengan akal yang Allah Ta'ala bagi. Jikalau ni fardu takdir. Jikalau Allah Ta'ala tidak harus, jikalau Allah Ta'ala tidak harus perbuat dan meninggalkan apa-apa mungkin. Kalau Allah Ta'ala tu tak harus perbuat mungkin dan tak harus meninggalkan apa-apa mungkin tu. Tu macam mana? Nescaya tentulah wajib perbuat. Nescaya bila kata Allah Ta'ala tu tak harus buat mungkin dan tak harus meninggalkan buat mungkin tu, nescaya tentulah wajib perbuat mungkin tu. Tentulah Allah Ta'ala tu jadi wajib buat mungkin, wajib buat makhluk. Atau mustahil perbuat, ini mustahil buat mungkin. Adakala begitu? Dah kata tak harus dah. Bila kata Allah Ta'ala tak harus buat mungkin ataupun tak harus meninggalkan buat mungkin, dia jadi wajib lah. Adakala jadi wajib buat mungkin, ataupun adakala jadi mustahil buat mungkin. Tu kita kata ni atas dasar fardu takdir, jikalau. Bukannya hakikat. Ni bukanlah hakikat. Ni kita buat jikalau. Kata-kata kalau supaya nak buat dalil akal. Kalaulah Allah Ta'ala tu tak harus memperbuat mungkin dan tak harus meninggalkan buat mungkin tu, jawab dia nescaya tentulah wajib perbuat mungkin, ataupun mustahil perbuat mungkin. Tu. Dan jika fardu takdir, jika fardu takdir wajib perbuat mungkin, kalau lah Allah Ta'ala tu wajib memperbuat mungkin, ini makhluk tu lah mungkin tu, maka tentulah mungkin ini jadi qadim. Maka mungkin ini jadi qadim. Mungkin ni makhluk ni lah jadi qadim. Yang ini sedia kala. Qadim maknanya sedia kala. Kerana apa? Kerana tiap-tiap yang wajib pada akal itu tentu qadim. Sebab tiap-tiap yang wajib itu adalah tiap yang wajib pada akal itu tentu qadim. Ini ialah kaedah lah. Ini kaedah. Tiap-tiap yang wajib pada akal itu tentu qadim. Seperti zat Allah. Zat Allah tu wajib pada akal. Wajib ada. Maknanya yang tu qadim. Apa sifat makni Allah? Qadim. Tu semua tu qadim. Sebab dia wajib pada akal. Baik. Jadi kalau Allah Ta'ala perbuat mungkin itu wajib, maka tentulah mungkin itu jadi qadim. Yang ini sedia kala. Kerana tiap-tiap kaedah ni, kerana tiap-tiap yang wajib pada akal itu tentu qadim. Dan iaitu yang kata tentu mungkin itu jadi qadim tu. Mungkin makhluk lah jadi qadim tu. Mustahil. Akal tak boleh terima. Mustahil. Mungkin tu qadim. Mustahil. Kerana apa mungkin itu mustahil? Mustahil qadim. Kerana mungkin ini baru ada. Kerana mungkin ini baru ada. Makhluk ni baru ada. Dia bukan qadim, dia baru makhluk ataupun mungkin tu. Mana mungkin dia jadi qadim pula, sedangkan dia baru ada. Yang kata qadim ni yang sedia kala, yang bukan baru. Tu. Ada dengan pandangan dua mata kepala. Dua mata kita. Maknanya ada mungkin itu dengan pandangan mata kepala kita. Maknanya dia baru ada. Jadi mustahil lah mungkin itu qadim, sebab dia baru ada. Yang kata qadim ini adalah tiap-tiap yang wajib pada akal. Contohnya zat Allah. Zat Allah, sifat-sifat Allah. Itu bolehlah dikatakan qadim sedia kala. Kerana dia wajib pada akal. Manakala mungkin ini bukan. Mungkin ini dia baru ada. Maka mustahil. Mungkin itu dikatakan qadim, mustahil. Kerana mungkin itu dia baru ada. Dengan pandangan dua mata kita. Tu sekiranya jikalau Allah Ta'ala buat mungkin itu atas jalan wajib. Baik. Maknanya dak lah. Allah Ta'ala bukan buat mungkin itu atas jalan wajib lah. Tu.
Dan jika mustahil, mustahil ini tergagah, maksudnya tergagah. Dan jika ini fardu takdir, mustahil ataupun tergagah perbuatnya yang mungkin, Allah Ta'ala tu buat mungkin atas jalan mustahil ataupun tergagah, maka tentu mungkin ini tidak ada sedia lagi. Maka tentulah mungkin ini ataupun makhluk ini tidak ada sedia lagi. Sebab apa? Kerana tiap-tiap yang mustahil, ini juga kaedah. Ini juga kaedah. Kerana tiap-tiap yang mustahil, yakni mustahil pada akal lah. Mustahil ni banyak lah. Bukan mustahil adat. Bukan mustahil aridi. Di sini, dikehendaki di sini adalah mustahil pada akal. Sebab apa kata sekiranya Allah Ta'ala buat mungkin itu atas jalan mustahil tu, ataupun tergagah tu, maka tentulah mungkin ini tidak ada sedia lagi. Kerana apa? Kerana tiap-tiap yang mustahil, yakni mustahil pada akal. Dikehendaki mustahil di sini mustahil pada akal. Kerana tiap-tiap yang mustahil, yakni mustahil pada akal, ialah barang yang tentu tiada, barang yang tentu tak ada. Tu maksudnya mustahil pada akal. Contohnya macam tuli Tuhan, buta Tuhan, itu adalah mustahil. Barang yang tidak ada pada Tuhan. Akal pun tak boleh terima kata Tuhan tu buta, Tuhan tu tuli. Itu contoh kata mustahil pada akal. Kerana tiap-tiap yang mustahil, yakni mustahil pada akal itu barang yang tentu tiada, barang yang tentu tidak ada. Dan iaitu tentu mungkin ini tidak ada tu, tergagah. Ataupun dan iaitu Allah Ta'ala memperbuat mungkin atas jalan mustahil tu. Mustahil juga akal tak boleh terima kata Allah Ta'ala buat mungkin atas jalan mustahil ataupun tergagah. Kerana mungkin sudah ada, setengah-setengah dengan musyahadah, yakni dengan pandangan mata kepala kita, mungkin tu dah ada dah. Jadi mustahil lah Allah Ta'ala buat mungkin atas jalan mustahil, atas jalan tergagah. Kalau begitu, tetaplah di hati kita lah, kita mukallaf ni, bahawa Allah Ta'ala itu harus memperbuatkan mungkin, yakni makhluk mungkin tu, dan harus juga Allah Ta'ala meninggalkan dia mungkin, meninggalkan buat mungkin tu, harus. Jadi Allah Ta'ala buat mungkin makhluk ni atas jalan harus, bukan atas jalan wajib dan bukan atas jalan mustahil. Tu orang panggil dalil akal, dalil yang bangsa akal. Wallahu alam ay bihaqiqatihi ma aqulu laka wallahu alimun. Bermula Allah Ta'ala alimun, yang mengetahui. Kita tak boleh pasang dengan a'lam. Kalau a'lam ni lebih mengetahui, lebih dia kurang tepat sikit. Dia kena mengetahui, sungguh-sungguh lah maknanya mengetahui. Baik. Qala musannaf, dengan ini salasilah ataupun aturan huraian-huraian yang bersangkut paut, dengan Allah Ta'ala. Kemudian masuk pula pada menghuraikan, membahaskan perkara yang bersangkut paut dengan Rasul-Rasul. Maknanya telah selesai lah sifat-sifat Allah, bahasan sifat-sifat Allah telah pun selesai. 21, semua 21, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 yang harus, sudah pun telah selesai. Kemudian selepas ini kita masuk pula pada membicarakan perkara yang bersangkut paut pula dengan Rasul. Kemudian masuk pula pada menghuraikan perkara yang bersangkut paut dengan Rasul pula, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan Rasul-Rasul. Mengetahui itu dengan jalan tafsil. Dengan jalan tafsir ini, dengan jalan hurai satu persatu, ataupun bahasa kita panggil detail.
Maka aku, yakni musannaf, berkata bermula sifat Rasul yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui itu empat. Empat sifat yang aku, yakni musannaf, akan huraikan dia. Jadi sifat Rasul juga wajib kita belajar sehingga mengetahui, iaitu wajib syarak ke atas kita belajar berkaitan dengan sifat-sifat Rasul atas jalan tafsil, jalan hurai satu persatu. InsyaAllah kita akan masuk pula bahasan sifat-sifat Rasul. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, huraian yang pertama. Bermula huraian yang pertama daripada sifat-sifat Rasul. Bermula huraian yang pertama adalah ia daripada sifat-sifat Rasul. Jadi kita sebagai orang Islam, orang yang beriman ni, bukan sahaja kena mengenal Allah, sifat-sifat Allah, bahkan wajib juga ke atas kita mukallaf mempelajari, mengetahui berkaitan dengan sifat-sifat Rasul. Baik. Wajib pada syarak. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Macam selalulah saya ada urai tu. Kalau kita tak wajib pada syarak ni, maksudnya buat dapat pahala, dijanji pahala, tak buat dikira dosa, dijanji seksa. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni orang yang diberati hukum syarak ke atasnya, sama ada wajib, haram, makruh, sunat ataupun harus. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa tu? Mengetahui, yakni belajar sehingga mengetahui, serta mengaku, yakni i'tiqad. Lepas pada mengetahui, kena mengaku pula di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf, di dalam hatinya, di dalam hati tiap-tiap mukallaf mengaku apa? Dengan tentu sungguh dengan tentu sungguh bahawa Rasul-Rasul Allah itu sidqun. Sidqun artinya benar. Jadi kita kena ketahui dan kita kena mengaku di dalam hati kita bahawa segala Rasul-Rasul Allah itu bersifat dengan sidqun. Sidqun artinya benar. Sidqun tu bahasa Arab, artinya benar. Apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang diceritakan oleh Rasul, apa yang diberitahu, dikhabarkan berkaitan hukum-hukum, kisah-kisah, cerita-cerita, semuanya adalah benar daripada Rasul. Semua adalah benar, tiada rekaan. Rasul tidak bercakap mengikut hawa nafsu. Semuanya daripada wahyu Allah. Benar-benar belaka. Tidak ada sesuatu pun yang Rasul yang bercakap mengikut nafsu. Tu. Kerana sifat Rasul adalah sidqun. Sidqun artinya benar. Tidak lazim, tidak bohong mereka itu. Tidak bohong mereka itu Rasul. Bila kata Rasul ni bersifat dengan sidqun, itulah benar, maka tidak bohonglah mereka itu. Mereka tak bohong. Mereka tak bohong. Pada perkataan mereka itu, apabila mereka berkata, benar belaka. Apabila Rasul berkata, benar-benar belaka. Walaupun terkadang apa yang mereka cerita itu tak pernah dilihat oleh kita, tetapi benar. Seperti neraka, syurga, sirat, pada mahsyar, mizan, apa lagi, siksaan kubur dan sebagainya, yang dikatakan perkara-perkara yang sam'iyat, yang kita dengar sahaja, tetapi kita belum pernah melihat. Itu adalah benar-benar belaka. Kerana Rasul bersifat dengan sidqun, iaitulah benar pada perkataan mereka itu.
dan pada perbuatan mereka itu. Segala perbuatan Rasul juga adalah benar. Segala perbuatan Rasul adalah benar belaka. Perkataan benar, perbuatan benar. Dan dikehendaki dengan benar itu, yang kata benar-benar itu macam mana? Ialah apa-apa yang mereka itu, yakni segala Rasul berkata tu, daripada suruhan dan tegah, dan menceritakan perkara-perkara yang gaib yang tidak ada di hadapan kita, seperti syurga, neraka dan azab kubur, dan apa-apa yang mereka itu perbuat. Dan apa-apalah yang Rasul perbuat, semuanya membetuli, semuanya apa yang dicerita daripada perkara-perkara yang gaib, apa yang mereka berkata, daripada suruhan dan tegahan, dan segala perbuatan mereka itu semuanya membetuli dengan diri-diri perkara. Maknanya diri perkara itu betul mengikut apa yang mereka cerita. Diri perkara itu betul mengikut apa yang mereka cerita, yakni diri waqi', iaitu diri perkara macam mana, macam itulah mereka cerita. Tu maksudnya. Macam mana perkara itu, macam itulah mereka cerita. Itu dikatakan benar. Segala rasul-rasul pada perkataan mereka itu, dan pada perbuatan mereka itu. Maka wajib kita ni mukallaf lah, mengaku, yakni i'tiqad, sungguh akan mereka itu. Kita kena mengaku lah, kita kena i'tiqad kata segala rasul itu benar belaka. Sungguh mereka itu. Sungguh akan mereka itu pada dakwaan. Dakwaan mereka itu. Segala yang mereka habaq tu adalah benar. Dakwaan mereka itu jadi nabi, dan jadi rasul. Kita kena sungguh, kita kena mengaku sungguh kata pada dakwaan mereka itu yang mereka jadi nabi dan mereka jadi rasul, dan tiap-tiap perkara yang menyampai mereka itu, apa-apa sajalah perkara yang mereka sampai, sungguh benar belaka. Tiap-tiap perkara yang menyampai mereka itu rasul-rasul kepada kita, yakni umat, daripada Allah Ta'ala. Perkara itu tu daripada Allah Ta'ala. Semua yang Rasul sampaikan kepada umat itu adalah daripada Allah Ta'ala tu. Wahyu daripada Allah. Tidak dusta mereka itu, tidak bohong mereka itu, Rasul-Rasul tu, sama sekali. Yakni Allah Ta'ala suruh sampai macam mana, macam itulah mereka sampaikan. Tidak ada tokok tambah, tidak ada mereka menceritakan, mereka reka dan sebagainya. Yang mana Allah Ta'ala suruh sampai, mereka akan persampaikan macam itulah, mengikut suruhan Allah. Mereka tidak bohong sama sekali, mereka tidak dusta sama sekali. Walaupun dengan jalan selora, sekalipun. Selora ni melawak, bergurau. Para rasul, walaupun mereka melawak sekalipun, tetapi adalah benar. Kalau kita melawak kebanyakan bohong. Tetapi Allah, Rasul melawak tapi betul. Seperti mana Rasulullah pernah melawak dengan seorang perempuan yang tua. Kalau tak silap saya, nama dia Ummu Hani. Seorang perempuan yang tua, yang mana perempuan itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah aku masuk syurga? Adakah aku ni boleh masuk syurga? Rasulullah menjawab, tidak. Maksudnya tak boleh masuk syurga lah. Kemudian perempuan tua itu pun menangis. Sedangkan Rasulullah melawak saja, bergurau saja. Kemudian Rasulullah pun berkata, yang masuk syurga, ahli-ahli syurga di kalangan orang-orang yang muda-muda sahaja, lingkungan umur 30 tahun, 33 tahun ke bawah lah, ataupun 30-an ke bawah. Kalau orang tua tidak ada dalam syurga. Faham tak? Maknanya Rasulullah melawak tu.
Orang tua tu pun menangis lah. Dia kata dia tak masuk syurga. Sedangkan Rasulullah kata balik, yang masuk syurga adalah ataupun ahli syurga terdiri daripada umur 30-an ke bawah. 35 ke bawah, 33 ke bawah, macam itulah. Orang tua tidak ada dalam syurga. Padahal benar. Walaupun Rasulullah melawak, tapi benar. Benar. Betul lah. Ahli syurga semuanya 30-an ke bawah. 33 ke bawah kalau tak silap. Semuanya muda-muda belaka. Sama umur dalam syurga. Tidak ada yang tua. Tu Rasulullah melawak. Tetapi benar. Tak dusta. Benar. Dan dalil, yakni bukti atas benar mereka itu rasul-rasul tu, dan tidak dusta mereka itu rasul-rasul tu. Mana ada bukti kata Rasulullah ni bersifat dengan sidqun. Rasul-rasul ni bersifat dengan benar. Mana ada bukti? Dan tidak dusta mereka itu, tidak bohong mereka itu. Mana ada bukti? Ialah kita fikir, yang ni fikir dengan akal dan tilik. Tilik ni maknanya lepas fikir. Tu dipanggil fikir tilik. Fikir masak-masak lah. Dengan akal. Dengan akal. Fikir tu menggunakan akal. Jika fardu takdir. Jika fardu takdir, mereka itu rasul-rasul itu tidak benar. Kalaulah fardu takdir mereka itu tak benar, dan dusta mereka itu rasul-rasul itu, nescaya, jawab pada kata jika, nescaya dusta pula khabar Allah Ta'ala. Kalaulah rasul-rasul itu dusta, bohong, nescaya khabar ataupun cerita-cerita daripada Allah Ta'ala itu juga dusta. Tu maksudnya. Kerana apa? Kerana ini Allah membenarkan mereka itu rasul-rasul dengan memberi mukjizat akan mereka itu rasul-rasul. Jadi bukti kata mereka itu benar. Allah Ta'ala memberikan rasul-rasul mukjizat untuk membenarkan bahawa mereka ini adalah rasul, mereka ini adalah nabi dan rasul lah. Kerana ia Allah membenarkan mereka itu rasul-rasul dengan memberi mukjizat. Mukjizat ni kenapa? Mukjizat ni adalah perkara yang mencari adat. Perkara yang luar biasa, yang mencari adat, yang berlaku kepada rasul. Itu dipanggil mukjizat. Seperti Rasulullah membelah bulan, Rasulullah keluar air dari celah-celah jari, Rasulullah air yang kotor, Rasulullah apabila ludah dalam air itu jadi bersih, jernih dan sebagainya. Contoh macam mukjizat Nabi Musa, tongkat menjadi ular dan sebagainya. Itu di antara mukjizat, perkara yang mencari adat, yang berlaku pada Rasul. Jadi Allah Ta'ala bagi mukjizat pada mereka itu kerana nak membenarkan mereka itu adalah Rasul. Kerana ia Allah membenarkan mereka itu rasul-rasul dengan memberi mukjizat akan mereka itu yang menempati Tuhan, berfirman Tuhan, yang menempati Tuhan berkata, telah benar hamba-Ku dan telah benar hamba-Ku dan dusta mukjizat yang menepati firman itu mustahil. Dusta mukjizat itu menepati firman itu mustahil lah. Allah Ta'ala kata sendiri, telah benar oleh hamba-Ku, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Allah Ta'ala kata dalam Quran, telah benarlah hamba-Ku pada tiap-tiap barang yang menyampai ia daripadaku. Ini dalam Quran Allah Ta'ala kata sendiri. Maknanya Allah sendiri membenarkan rasul-rasul tersebut dengan Allah Ta'ala memberikan mukjizat pada mereka itu. Dan dusta mukjizat yang menepati firman itu adalah mustahil. Mustahil lah dusta mukjizat tersebut. Jadi mukjizat tu bandingannya seperti seorang guru memberi hadiah kepada seorang
pelajar yang cerdik. Pada makna guru itu mengakui bahawa pelajar itu cerdik. Kalau kita di sekolah, kita periksa dapat nombor 1. Periksa dapat nombor 1. Bahasa Arab panggil mumtaz. Nombor 1 lah, cemerlang. Kemudian pada hari anugerah kita dapat hadiah. Jadi hadiah tersebut menunjukkan kata kita ni diakui oleh guru kita bahawa kita ini adalah pelajar yang pandai, pelajar yang cerdik. Begitulah juga Rasulullah. Jadi Allah Ta'ala nak membenarkan kata Rasul itu adalah benar, maka dia bagi mukjizat. Dia bagi mukjizat. Baik. Kerana dilihat sebenar berlaku mukjizat mereka itu, Rasul-Rasul, pada orang yang bersamaan dengan mereka itu. Itulah para sahabat pun lihat berlaku mukjizat pada Rasul begitu. Kalau Rasul, para sahabat dapat melihat dengan mata kepala sendiri apa yang berlaku pada Rasul, mukjizat-mukjizat yang berlaku pada Rasul. Mereka akui sendiri. Baik, kalau begitu tetaplah di hati kita akan benar mereka itu Rasul-Rasul dan tidak dusta. Itu adalah sifat Rasul yang pertama, dikatakan sidqun, iaitulah benar. Apa yang diceritakan oleh Rasul benar, walaupun perkara tersebut kita tak pernah lihat, seperti azab kubur, himpitan kubur, siksaan kubur, perjalanan ke akhirat nanti pada mahsyar, syurga, neraka, mizan, mizan, sirat, titian sirat dan sebagainya. Semua tu benda tak nampak lagi, tapi adalah benar. Kerana benda tersebut diceritakan oleh Rasul sendiri. Baik. Dan segala perbuatan Rasul itu juga adalah benar. Baik. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian pada pagi ini. Yang pertama tadi, sifat Allah yang terakhir, jawaz. Artinya harus Allah Ta'ala memperbuatkan mungkin dan harus meninggalkan memperbuat mungkin. Dan juga masuk sifat Rasul yang pertama pada pagi ini, iaitu sidqun, artinya benar. Benar segala perkataan mereka itu, benar segala perbuatan mereka itu. InsyaAllah, mudah-mudahan live ini memberi sedikit sebanyak menambahkan ilmu kita berkaitan dengan sifat Allah dan Rasul. Mudah-mudahan live kita ini memberi manfaat untuk semua, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu untuk pagi ini. InsyaAllah jika ada waktu lapang nanti kita akan sambung semula pada huraian sifat yang kedua daripada sifat-sifat Rasul itu, amanah, artinya kepercayaan, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.